Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Cikgu Rafidah Sadali. Kita teruskan perkongsian ilmu pada hari ini. Kita belajar tentang hubungan antara tekanan dalam cecair dengan kedalaman dalam kursus UST 2112 bagi para pelajar satu diploma College Vocational semester 2 dalam modul ketiga dinamik. Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rafidah Sadali daripada College Vocational Kelang. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu supaya lebih diberkati oleh Ilahi. Kita baca doa penerang hati dahulu. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan turunkanlah rahmat daripada khazanahmu itu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Standard pembelajaran yang perlu dicapai pada kelas ini ialah menjelaskan dengan contoh hubungan antara tekanan dalam cecair dengan kedalaman. Hubungan antara tekanan dalam cecair dengan kedalaman. Tekanan bertambah dengan kedalaman cecair. Semakin bertambah kedalaman cecair, semakin tinggi tekanan tersebut. Macam mana kita nak ukur kedalaman suatu cecair? Kedalaman suatu cecair itu biasanya kita ukur dari permukaan air ke dasar. Jadi kalau permukaan air laut, kedalamannya dari permukaan paras air laut tu atas sehinggalah ke dasar. Kita lihat berdasarkan rajah. Pancutan air dari lubang yang paling rendah adalah paling jauh. Jadi ini menunjukkan bahawa tekanan air di titik yang makin dalam adalah semakin tinggi. Aplikasi tekanan dalam cecair. Yang pertama adalah pembinaan empangan. Suatu empangan dibina untuk memberhentikan pengaliran air dari sungai dan untuk membentuk tasik bagi bekalan air. Empangan air ini juga dia akan menggerakkan turbin untuk penjanaan ilahi. Dinding empangan bahagian dasarnya lebih tebal daripada bahagian atas. Sebab apa? Untuk menahan tekanan cecair yang lebih tinggi. Sebab bahagian dasar tu tekanannya tinggi. Jadi kita kena buat lagi tebal. Sebab bila semakin ke dasar, kedalaman cecair semakin besar. Jadi semakin besar kedalaman, semakin tinggi tekanan. Aplikasi tekanan dalam cecair yang kedua adalah sistem bekalan air umum. Air tadi yang daripada empangan tadi, air dari sungai ataupun empangan, kita akan pump ke dalam tangki yang biasa kita nampak tangki tu terletak di atas gate ataupun di kawasan yang tinggi. Sebab apa? Supaya tekanannya tinggi. Supaya dia lebih mudah untuk mengalir ke rumah-rumah yang berada pada paras yang lebih rendah. Kalau di rumah-rumah kita pula, kita biasanya boleh nampak tangki air tu ada di mana? Tangki air di rumah kita akan terletak pada bumbung rumah. Ataupun di atas shilin. Sebab dia digunakan untuk menyimpan dan membekalkan air pada tekanan yang tetap. Aplikasi tekanan dalam cecair yang ketiga ialah dinding kapal selam. Dinding kapal selam dibina dari bahan yang kuat dan juga tebal. Supaya boleh menampung
tekanan cecair yang tinggi apabila kapal selam menyelam ke dasar laut. Okey, sebab bila sampai ke dasar laut, kedalaman adalah tinggi. Semakin besar kedalaman, semakin tinggi tekanan cecair. Jadi kat dasar laut tu tekanannya adalah lebih tinggi daripada di permukaan. Jadi dinding kapal selam tu perlu dibina dari bahan yang kuat dan juga lebih tebal. Untuk menguji kefahaman tentang tajuk ini, apa kata kita jawab soalan tutorial. Okey, soalan pertama. Dinding dasar sebuah empangan dibina lebih tebal daripada bahagian atasnya. Ia dibina sedemikian selari dengan konsep. Okey, konsep apa di sini? Okey. A. Tekanan air berkadar terus dengan kedalaman air. B. Tekanan air berkadar terus dengan luas permukaan empangan. C. Tekanan air berkadar songsang dengan kedalaman air. D. Tekanan air berkadar songsang dengan luas permukaan empangan. Okey, kita tahu, okey, tadi kat empangan tu dia bahagian bawahnya lagi tebal sebab semakin dalam kedalaman air, tekanannya semakin tinggi. Okey. Jadi sebab tu dia kena lagi tebal. Jadi apa jawapannya? Jadi tekanan air adalah berkadar terus dengan kedalaman air. Jadi jawapannya adalah A. Sebuah tangki air diletakkan di atas bumbung hospital yang menyalurkan air di setiap tingkat. Kenal pasti tingkat manakah mengalami aliran air yang paling laju dan aliran air yang paling perlahan. Okey, jadi aliran air yang paling laju mana? Tingkat yang paling bawah sekali. Okey, manakala aliran air yang paling perlahan adalah tingkat atas sekali. Huraikan perbezaan aliran air yang berlaku di tingkat-tingkat hospital tersebut. Okey, bagaimanakah perbezaannya? Kelajuan aliran air tidak sama di setiap tingkat. Sebab apa? Sebab tekanan benda alir pada setiap tingkat hospital tu tidak sama. Okey, jadi tekanan benda alir dia akan bergantung kepada kedalaman benda alir. Okey, jadi kalau bertambah kedalaman benda alir, tekanan benda alir pun akan semakin bertambah. Aliran air di tingkat atas adalah lebih perlahan sebab tekanan benda alirnya rendah. Manakala aliran air di tingkat bawah lebih laju kerana tekanan benda alirnya adalah lebih tinggi. Hubung kaitkan situasi yang berlaku dengan melukis aliran air pada botol di bawah. Cadangkan pengubahsuaian yang boleh dilakukan supaya setiap tingkat hospital mendapat kelajuan air yang sama. Okey, jadi apa yang kita boleh ubah suai supaya setiap tingkat tu mendapat kelajuan air yang sama ialah kita bina tangki penyimpanan air di setiap tingkat. Okey, dan supaya setiap tingkat akan mendapat tekanan benda alir yang sama. Okey, jadi kelajuan air yang diperolehi adalah sama. Sampai di sini sahaja perkongsian pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini. Semoga ia bermanfaat kepada semua.